أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saya ingatkan kepada yang hadir supaya kita niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon daripada Allah agar Allah taala berikan kepada kita niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala jadikan nafas-nafas kita di dunia ini dengan ketaatan. Kita mohon Allah Ta'ala jadikan Ramadan ini Ramadan yang kita dapat penuhinya dengan kebaikan dan ketaatan. Dan kita mohon Allah matikan kita di dunia ini dengan mati yang husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah di waktu yang baik ini, di bulan Ramadan ini, pada hari ini kita akan membahaskan tentang beberapa perkara yang menjadi kemuskilan, yang menjadi tanda tanya, yang kadang-kadang menjadi kesalahan dari sudut memahami tentang puasa ini. Banyak orang dek kerana tidak mempelajari tentang isu-isu yang berkaitan dengan puasa, ibadah puasa ini, bawa kepada kesalahan-kesalahan yang nanti kita akan bahaskan pada pertemuan ini. Jadi kadang-kadang ada orang dia menganggapkan bahawa puasanya itu batal. Dia ingatkan apa yang dia telah buat itu batal, sedangkan tak batal dari sudut hukum. Ada orang dia sangkakan puasanya tak batal dengan melakukan beberapa perkara, sedangkan puasanya batal dengan dia buat perkara-perkara tersebut. Apa yang membezakan orang ini dengan orang itu? Yang membezakannya dengan ilmu. Maka penting dari sudut ini, pada hari ini kita akan membahaskan tentang isu-isu ini. Pertama, isu yang pertama iaitu ada sebahagian masyarakat kita sering keliru ialah dari sudut lupa dari sudut niat puasa di waktu malam. Ini kerap kali ramai di antara kita yang keliru. Macam mana saya tidak niat di waktu malam? Macam mana saya nak buat? Sah tak puasa tersebut? Di sini, isu ini pertama sekali kita nak kena faham bahawa untuk seseorang itu dia lupa niat di waktu malam, itu sebenarnya sangat-sangat jarang sekali berlaku. Ini dia kena faham bahawa untuk seorang tu dia lupa niat di waktu malam, sangat-sangat jarang sekali berlaku. Kenapa? Kerana biasanya orang akan buat niat juga. Niat ni wajib. Di bulan Ramadan, mendatangkan niat puasa di bulan Ramadan pada waktu malam ini wajib. Itu rukun daripada rukun puasa. Itu daripada rukun puasa. Dan orang yang tidak memalamkan niat, maknanya dia tak pasang niat puasa esok hari di bulan Ramadan sebelum fajar, sebelum masuknya waktu subuh, yakni di waktu malam dia tak buat, maka kata Rasulullah tidak sah puasanya. Ini hadis Nabi kata, man lam yubayyitin niyyata qabla al-fajr fala siyama lahu. Orang yang tidak buat niat di waktu malam. So malam tu bila? Malam ini kata para ulama ialah daripada tenggelamnya matahari, senang ceritanya masuk maghrib, sehingga terbitnya fajar. So waktu di antara tenggelamnya matahari dan sebelum masuknya fajar, itu waktu panjang tu.
ia boleh niat di mana-mana sahaja waktu yang dia boleh niat. Jadi sebenarnya kalau orang tu misal contoh hari ni lah katakan dia berpuasa, belum buka juadah puasa, matahari dah tenggelam dah, masuk dah waktu maghrib, maka dia dah boleh niat walaupun dia belum jamah juadah berbuka lagi, kerana dah tiba waktu malam, dah masuk waktu nak berniat tu dah velik dah. Ini kita cerita ni ialah niat puasa bagi puasa yang fardu, puasa bulan Ramadan. Dia kena niatnya di waktu malam kerana warid dalam hadis, niat tu mestilah ada di waktu malam. Sebenarnya bila tak kisah sebenarnya, sebelum buka juadah ke, makan juadah, ataupun setelah itu, sebelum maghrib ataupun setelah solat maghrib, sebelum solat isyak ataupun setelah solat isyak, sebelum pukul 12 ataupun setelah pukul 12, sebelum pukul 5 ataupun setelah pukul 5. Janji sebelum waktu subuh masuk. Jadi kelirunya ada orang, dia kata mesti lepas tarawih, belum tu tak boleh. Ada orang keliru, dia kata lepas tarawih, sebab selalu imam ingatkan supaya niat setelah tarawih. So dia ingatkan kalau sebelum tu tak valid niat. Tak valid niat, tak ada masalah dia niat dia awal sebelum imam ingatkan kita setelah tarawih pun. Dan ada orang dia kata mestilah niat tu setelah bila? Setelah tenggelamnya, setelah pukul 12. Sebelum tu tak boleh. Tak betul. Yang betulnya di mana je waktu malam tu dia boleh buat niat. Boleh buat niat. Jadi dengan dia tidur tak batal niat dia. Dengan dia solat tarawih tak batal niat dia, solat maghrib tak batal niat dia. Niat dia valid dah bila dia dah niat tu. Jadi untuk seseorang itu dia tidak berniat di waktu malam, ini jarang sekali berlaku. Melainkan satu kes lah. Kira macam mana? Kiranya dia tidur yang berat. Lagu mana tidur berat? Misalnya contoh dia tidur macam kata hari ni, sebelum maghrib tu dia tertidur dah. Penat sangat-sangat puasa, kerja buruh, penat tertidur. Bangunnya bila? Bangunnya setelah masuk waktu subuh. Orang azan subuh baru bangun. Hal ini dia tak niat memang di waktu malam, kan? Dia tak niat di waktu malam. Dalam hal ini wajib dia menahan diri daripada makan dan minum di waktu siang hari di bulan Ramadan. Wajib. Itu bukan lesen untuk dia makan dan minum. Dan dia kena qada setelah Ramadan dan setelah hari raya pertama. Dia kena qada. Ini dalam kes inilah. Dalam kes macam itu. Ada sebahagian orang keliru dari sudut muntah. Kalau muntah di bulan Ramadan, apakah hukum puasa dia? Ni penting. Kadang-kadang banyak di antara kita yang dia kelirulah tentang isu ini. Kalau sekiranya seseorang itu dia muntah di bulan Ramadan, batal tak puasanya? Di sini dia ada perincian, ada detail di sisi ulama. Tengok dulu situasi muntah tu bagaimana. Awak muntah dengan sengaja ke? Muntah dengan tidak sengaja. So apa makna ni? Kalau orang tu dia muntah dengan sengaja, so apa makna muntah dengan sengaja? Misal contoh ulama kita kata, kita masukkan jari dalam mulut, kita jolok supaya keluar muntah, lalu keluar muntah. Itu dia panggil muntah dengan sengaja. Ataupun misal contoh dia masukkan bulu ayam, dia geletik anak tekak. Dia masukkan dia cocok ke dalam, jadi gelilah kan anak tekak dia, jadi geli, lalu dia muntah. Itu dia panggil muntah dengan sengaja. Dan ini batal puasanya. Puasa dia batal, dan orang ini dia wajib qada setelah Ramadan dan setelah hari raya yang pertama dengan segera, bukan setelah sebulan hari raya. Dalam hal ini dia wajib qada dengan serta-merta. Kalau dia tangguh, dosa lagi. Dia tangguh dalam hal ini, dalam isu ini, orang ni segera qada. Maknanya kalau dia tangguh lagi, dia ada dosa pada menangguhkan qada. Kemudian itu orang yang sengaja. So ada orang kadang-kadang bukan dengan sengaja, dia sakit perut. Perut dia yang sakit ni menyebabkan dia muntah. Yang ni muntah dengan tak sengaja. Bila muntah tak sengaja, muntah tadi jatuh atas mulut kan? Muntah tadi kan dia keluar, jatuh atas mulut. Orang ni sepatutnya dia buat apa? Dia bila muntah tu jatuh atas mulut, dia spit out. Dia ludah keluar lah, ambil tisu ke,
dia ambil, dia spit out, dia buang dalam tong sampah, dan dia basuh baki daripada muntah, kerana muntah tu najis. Muntah ni barang yang diproses dalam perut, dan dia walaupun belum keluar melalui dubur, tapi dia dikira najis. Keluar melalui mulut tu dikira najis. Maka muntah tadi hendaklah dia kena spit out, jangan dia telan. Walaupun dia muntah dengan tidak sengaja, muntah dengan tak sengaja. So dalam hal ini kalau dia muntah dengan tak sengaja, dia tidak telan balik muntah dia, dan dia tak telan air liur yang telah bercampur dengan muntah. Maknanya dia pergi ke sink, dia basuh mulutnya, dia bersihkan mulutnya, maka mulutnya bersih. So puasanya tak batal, dan dia tak perlu qada. Berbeza jika dia telan balik. Dia muntah dengan tak sengaja. Ya betul, dia muntah dengan tak sengaja, tetapi dia telan balik muntah dia, itu batal. Dia telan balik muntah dia dengan sengaja, itu batal. Ataupun dia telan air liur yang bercampur dengan muntah, maka itu batal puasanya. Batal puasanya. Dan ini hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil hukum ini daripada hadis. Nabi kata, man dhara'ahul qai'u falyutimmu saumahu. Orang yang dia muntah dengan tanpa sengaja, maka dia sempurnakan puasanya. Puasanya tak batal dan tak wajib ke atasnya qada. Wa man taqayya'a falyaqdi. Siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib baginya qada. Dalam hal ini ada satu faedah. Kadang gusi, seseorang itu dia tak sihat, gusi dia berdarah, turun darah melalui gusi. Turun darah melalui gusi ini, di sini dia hendaklah spit out darah tersebut, dan dia jangan telan air liur yang bercampur dengan darah, jangan dia telan. So dalam hal ini tak mudaratlah dia punya puasanya. In case kalau sekiranya dia telan air liur dia yang bercampur dengan darah, mana air liur ni bukan air liur semata-mata dia telan, dia telan air liur yang bercampur dengan darah, ataupun dia telan darah itu sendiri. So dalam hal ini batal puasanya, wajib dia qada setelah tamatnya Ramadan dan setelah tamatnya hari raya pertama. Hari raya ada satu hari je tuan-tuan. Hari raya pertama je. Yang lain tu yang kita panjangkan. Tu bukan hari raya lah. Hari raya tu satu hari je. Yang sebulan tu kita nak raikan majlis-majlis je. So hari raya tu yang pertama dari sudut hukum syarak. Jadi dalam hal ini air liur semata-mata tu tak apa. Misal contoh air liur yang ada dalam kelenjar, kata ulama kita air liur yang semata-mata ada dekat lidah kita ni, selagi dia berada di ma'dinihi. Ma'dinihi ni makna kelenjar tempat dia keluar. Di lidah di lidah tu. So air liur selagi ada di kawasan mulut kita, dalam mulut kita ni, kita boleh telan dia tak dalam kita berpuasa boleh. Walaupun dia kumpul banyak dalam mulut, dia telan. Puasanya tetap sah. Hatta kata ulama, air liur yang tak berpisah daripada lidah, kalau dia jelir lidah kan, dia jelir lidah, kan air liur kan ada atas lidah dia tu kan. So dia masukkan balik lidah dia tu, dan air liur itu dia telan. Kata ulama, kan tak berpisah air liur itu daripada mulutnya, puasanya tidak batal, sah. Berbeza keadaannya bila air liur itu berpisah daripada kelenjar air liur. Lagu mana? Misal contoh, air liur tadi terpisah hingga jatuh di atas bibir, lalu dia jilat bibir dia masuk dalam air liur, dia telan, itu batal puasanya. Dalam hal ini orang yang buat riyadhah, dia kena ambil perhatian. Orang yang buat senaman, dia buat riyadhah misal contoh, maka bila dia berpeluh, jatuh peluh dia di atas bibir, jangan dia ambil jilat dan minum. Ataupun orang yang air liur dia jatuh atas bibir, maka dia jangan ambil, dia jilat dan dia minum. Dan dalam hal ini kalau dia naik motor misal contoh dalam waktu hujan, maka air liur jatuh di atas bibir dia, jangan dia minum. Jadi di sini adapun kalau dia, dan juga kalau sekiranya dia
dah berpisah, misalnya contoh dia dah spit out dalam gelas, dia spit out, dia penuh gelas dia minum, walaupun benda tu jijik, dari sudut hukum batal puasa kerana air liur tu dia dah berpisah daripada lidah. Ini detail tentang hukum yang berkaitan dengan air liur. Ada sebahagian masyarakat kita dia keliru tentang pingsan dan juga pitam. Dia pitam di siang hari di bulan Ramadan, bukan di waktu malam, di waktu siang hari di bulan Ramadan. Macam mana kalau sekiranya seseorang tu pitam atau pingsan di siang hari di bulan Ramadan? Di sini detail. Ulama bezakan kalau dia pitam atau pingsan sepanjang hari dengan dia pitam sebahagian daripada hari. Macam mana? Sepanjang hari maknanya dia pitam daripada sebelum masuknya waktu subuh, waktu fajar, sehinggalah tenggelam matahari pun tak sedar-sedar lagi. Bila dah tenggelam matahari dia pun sedar. Tadi belum, lepas bersahur pitam, lepas tu bangun-bangun, orang dah berbuka dah. Kan? Bangun daripada sedar daripada pingsan, orang dah berbuka. Dalam hal ini puasa dia batal kerana dia pitam sepanjang hari. Kalau dia pitam tidak sepanjang hari tetapi sebahagian daripada hari, misal contoh dia pitam di waktu siang macam ini 3 jam, 2 jam, 4 jam, 5 jam, maka dia sedar balik, maka puasanya tidak batal. Puasa dia boleh teruskan dan dia tak wajib qada, dia boleh teruskan. Berbeza dengan gila. Gila, kalau andaikan orang ini dia ada penyakit gila yang dia bukan datang senantiasa, jarang-jarang sekali datang. Doktor dia kata ni dia hilang akal. Misal contoh kadang 10 minit, kadang setengah jam. Kata ulama, bila orang tu dia gila walaupun 1 saat je gila, maka batal puasanya terus menerus. Batal puasa dia. Batal puasanya terus. Bagaimana pula kalau kiranya tidur? Kadang ada orang dia tidur yang berat. Tidur yang berat. Lah tak jarang puasa, sekali kena puasa, tidur sungguh. Tidur berat lagu mana? Tidur lepas bersahur tu tidur, sambung bangun-bangun azan maghrib tu. Masuk waktu maghrib dia bangun. So tadi dah makan siap, tidur. Bangun tu orang dah berbuka dah. So dalam hal ini ibadah puasanya tak mudarat, sah puasa dia. Memanglah dia dah tidur tu dia tinggal solat. Solat ibadah yang lain, dia bukan kait dengan ibadah puasa. Jadi solat tadi yang dia tinggal kerana tidur ada bahas lain. Ada perbahasan lain di sisi ulama, iaitu orang yang dia tinggal solat dengan tidur ataupun dengan lupa, orang ini tiada dosa ke atasnya, tetapi dia wajib qada. Imam Nawawi dia sebut dalam kitab Majmu', ijma' ulama wajib qada. Wajib dia qada solat yang dia tinggalkan kerana tidur di siang hari di bulan Ramadan. Wajib dia qada. Dan orang ini satu lagi, dia telah lepaskan banyak perkara, dia luput daripadanya perkara-perkara baik yang dia boleh buat di bulan Ramadan. Banyak benda yang patut dia buat di bulan Ramadan dia tak buat disebabkan tidur. Rugilah. Dengan tidur tu rugi. Jadi ini detail tentang isu pingsan, gila dan juga tidur. Ada sebahagian masyarakat kita jatuh dalam kesalahan dan kesilapan memahami isu suntik menggunakan suntikan pada otot badan. Fuqaha kita memang bahas tentang isu ini, tentang seseorang itu dia menggunakan suntikan ke dalam anggota, ke dalam dia masukkan jarum itu, dia suntik pada bahagian otot badan, dan kadang-kadang di bawah kulit, kadang-kadang di dalam pembuluh darah, masukkan ubat tu kan. Kadang-kadang dia masukkan dalam dalam dia pembuluh darah dia darah orang lain, orang yang derma darah kepada dia, ataupun dia menderma darah kepada orang lain. Dalam semua contoh-contoh yang saya berikan ini, semuanya tidak membatalkan puasa. Ini dalam fiqh kita, ini dalam fiqh mazhab Syafi'i, ini tidak membatalkan puasa. Kenapa tak membatalkan puasa?
Dia punya illah. Sebabnya kenapa? Kerana orang yang masukkan suntikan tadi, dia tidak masukkan apa-apa objek ke dalam rongga badan melalui lubang terbuka. Di sini kena memahami kaedah yang diambil daripada hadis. Ulama-ulama Syafi'iyah meletakkan satu kaedah di dalam batal puasa, iaitu dukhulul aini ilal jawfi min manfadhil maftuh. Memasukkan apa-apa objek yang ada saiz, tak kisah besar atau kecil, ke dalam rongga badan melalui lubang terbuka. Manfadhil maftuh tu lubang terbuka. Baik, benda lubang rongga badan. Ada orang dia tak faham rongga badan. Rongga badan bukan hidung, bukan telinga. Rongga badan ni perut kita. Dia ada tajwif. Kalimah jauf ni, badan kita hak dalam perut ni dia ada ruang kosong tu. Ruang kosong tu orang panggil rongga. Usus kita tu dia panggil rongga. Maidah tu dia panggil rongga. Dalam kepala kita ni dia panggil ada ruang kosong sikit dalam tu, dia panggil rongga. Tu dia panggil rongga. Memasukkan apa-apa objek ke dalam rongga ni melalui lubang terbuka, batal puasa. So lubang terbuka tu benda. Ini baru lubang terbuka. Ada 5. Lubang terbuka ni ada 5. Apa dia lubang terbuka? Manfadhil maftuh namanya. Mulut, telinga, hidung, kubul, kemaluan depan, dubur, kemaluan belakang. Ini 5 dia panggil lubang terbuka. Daripada lahir hak ni dah terbuka dah. Tak ada kita pergi ke hospital minta mereka buat pembedahan buka lubang ni. Tak ada. Dia memang daripada lahir dia dah terbuka macam tu dah. Kan? So itu yang kita panggil manfadhil maftuh. Tu nama dia, manfadhil maftuh. Baik, mulut tuan-tuan. Mulut ni dia ada had batal puasa. Had dia, limit dia ialah makhraj huruf ha. Makhraj huruf ha. Kita mengaji tajwid, bila nak sebut huruf ha pedas tu macam mana? Dia keluar melalui mana? Dia keluar melalui halqum atas tu. Atas tu. So kalau orang tu dia kunyah something, lalu dia telan melepasi makhraj huruf ha, batal puasanya. Tapi kalau dia kunyah-kunyah, dia spit out keluar, tak batal puasanya, tak batal. Tak batal puasanya. Sebab tu gosok gigi tak batal. Gosok gigi tak batal. Sebabnya seseorang tu dia tidak masukkan something ke dalam rongga badannya melalui lubang terbuka, melalui mulut tadi. So mulut tu salah satu daripada lubang terbuka. Jadi di sini kena ingat satu benda, bila dia gosok gigi, di sini disyaratkan jangan dia telan air liur yang bercampur dengan ubat gigi. Dia nak telan air liur setelah dia berkumur dah tak ada benda dah. Dia nak telan air liur yang semata-mata air liur yang tak bercampur dengan ubat gigi boleh. Tapi air liur yang bercampur dengan ubat gigi batal puasa kalau dia minumnya. Kalau dia telan, itu batal puasa. Ini yang pertamanya mulut. Yang kedua telinga. Cuma telinga ni ia ada khilaf di dalam mazhab Syafi'i sendiri, dan khilaf tu khilaf yang muktabar. Ada ulama kata dia lubang terbuka, ada ulama kata dia bukan lubang terbuka yang sampai ke rongga badan. Ada ulama kata tak. Bagi ulama yang kata dia adalah lubang terbuka, kita masukkan ubat dalam telinga, batal puasa. Bagi ulama yang kata dia lubang terbuka, maka ini batal puasa kalau masukkan something. Pergi swimming pool, mandi, masuk air dalam telinga, batal puasa. Mengikut pendapat ini. Satu lagi pendapat, dia kata ni bukan lubang terbuka. Atas pendapat ini, dan pendapat ini valid dalam mazhab Syafi'i. Valid. Ni khilaf yang muktabar. Jadi kalaulah orang pegang pendapat ini, dan orang awam juga boleh pegang dengan pendapat ini. Ini pendapat yang muktabar dalam mazhab Syafi'i. Lalu dia pergi swimming pool, dia mandi, masuk air dalamnya, mengikut pendapat ini tidak batal puasa. Kerana telinga tu ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Dia lubang terbuka ke dia bukan lubang terbuka. Selesai telinga tu. Hidung ni juga termasuk dalam lubang terbuka. Hidung kita ni lubang terbuka. Lahir-lahir memang terbuka macam tu lah. So hidung ni, kalau kita titikkan ubat dalam hidung, katakan macam tu, batal puasa. Cuma hidung ni dia ada limit dia yang boleh batal puasa. Ialah namanya ialah khayshum.
Khayshum ni benda, kalau tuan-tuan tengok kat saya sekarang ni, hidung saya ni, kalau saya tekan di awal ni, dia panggil daging. Daging ni bukan khayshum. Ni daging lembek ni. Tekan lagi, dia ada yang keras tu, di hujung tu keras, tulang-tulang hidung tu. Yang keras paling hujung sekali tu, itu namanya khayshum. Nama dia khayshum. So kalau orang tu dia korek hidung, tak sampai ke tahap itu, ke tulang yang keras ini, tak batal puasa. Tapi kalau sampai ke situ, batal puasa. Itu dia panggil limit bagi hidung. Ni supaya orang yang keliru, kadang-kadang dia keliru. Apakah dia limit dalam isu hidung ini? Itu dia. Khayshum namanya. Tempat itu namanya khayshum. Nak tahu khayshum? Kena test di hidung sendirilah. Letak di hidung kita ni, yang lembek tu bukan, yang keras tu. Yang keras tu, itulah dia panggil khayshum. So kalau orang tu dia korek hidung, semata-mata belum sampai lagi ke tempat itu, dia tak batal. Tapi kalau dia sampai ke tempat itu, batal. Itu ukuran dalam mazhab fiqah kita lah. Baik, selesai isu hidung. Yang 1, 2, 3. Kemudian kubul dan dubur. Kubul dan dubur ini lubang terbuka dalam mazhab Syafi'i. Kita cakap dalam mazhab Syafi'i. Masukkan alat, dia pergi ke hospital, pihak hospital kata saya perlu masukkan alat X-ray ke dalam dubur. Masuk alat X-ray ke dalam dubur, dia masuk ke dalam rongga badan, tuan-tuan. Ini mengikut kaedah mazhab Syafi'i, dan berdasarkan hadis itu dia batal puasa. Dalam lubang dubur dan juga dalam lubang kubul yang kemaluan hadapan, itu membatalkan puasa. Di sini saya ingatkan dari sudut basuh daripada najis. Orang yang buang air besar, dia nak gosok pada kawasan lubang dubur dia, jangan lebih daripada kadar yang dia perlukan untuk gosok. Jangan dia cocok dengan jari masuk ke dalam, lebih daripada kadar yang dia perlukan untuk gosok dan bersihkan kawasan ini. Kerana kalau dia buat macam itu, batal puasanya. Ini saya sebut ini kerana ada orang dia was-was, dia pergi cocok tangan dia masuk ke dalam, itu batal puasa dia. Dikecualikan dalam hal ini orang yang ada penyakit buasir. Tuan-tuan tahu kan penyakit buasir ni, kadang-kadang yang teruk, dia punya penyakit teruk ini, dia usus dia tu keluar ketika dia istinja, keluar usus dia tu. Jadi bila dia selesai istinja, dia basuh, jari dia tu nak kena cocok usus tu masuk dalam, betul tak tuan-tuan? Jadi apa yang dia perlukan untuk cocok usus dia masuk dalam supaya tak berada di luar, itu tidak membatalkan puasa. Dan ini disebut oleh ulama kita. Ulama kita dalam kitab fiqh dia sebut, dalam kitab Iqna ada ni. Dia sebut ini. Jadi ini hukum yang kadang-kadang orang tu dia keliru, nak tanya malu. Dia ada penyakit ni, dia nak tanya malu, dan inilah hukum yang berkaitan dengannya. Tak batal puasa bila dia buat macam itu. Tak batal puasa. Selain daripada 5 lubang terbuka ni, yang lain tak dikira lubang terbuka. Dalam hal ini mata ni dia bukan lubang terbuka. So andaikan seseorang tu dia sakit mata, dia pergi cari ubat mata tu, so dia titik di atas mata, maka kadang-kadang ubat tadi dia punya power tu, dia rasa pahit di lidah, dia spit out keluar. Puasa dia tak batal, kerana dia tak memasukkan sesuatu melalui rongga, ke dalam rongga. Dia tidak memasukkan sesuatu melalui lubang terbuka sampai ke rongga badan. Dia tak buat macam itu. Oleh kerana itu tidak batal puasa. Dalam hal ini kalau dia pakai celak kening pun tidak membatalkan puasa, sebab ikut kaedah dalam mazhab Asy-Syafi'i yang telah kita sebutkan tadi. Ada orang keliru, terutama di musim inilah, mereka yang kerja di bazar, ini suri rumah, yang masak dekat rumah, yang bazar Ramadan, yang di hotel, mereka keliru rasa makanan. Sah tak puasa kalau nak rasa makanan itu? Kadang nak jual kat orang, nanti orang marah. Ui, makanan kau buat semalam teruk lah, misal contoh. So dia rasa makanan dia nak jual kan, bukan dia nak makan untuk dia nak jual. So dia, atau kadang-kadang dia nak buat kat suami dia nak rasa. So macam mana hukum kalau dia ambil makanan tu, dia letak atas lidah? Itu maksud dia. Jadi dia ambil makanan ini, kuah ke makanan ke, dia letak atas lidah. Dia tak telan. Dia tak telan. Ini bukan cerita telan punya. Dia letak atas lidah ni, tujuan dia nak tahu, lidah dia nak tahu masin ke, manis ke, tawar ke,
ataupun rasa-rasa yang lain lah. Jadi bila dia letak tu dia boleh rasa. Dalam hal ini dia pergi ke sink, dia spit out dan dia basuh mulut dia daripada baki makanan. So puasanya tidak batal. Tetapi kalau sekiranya lepas dia rasa makanan, oh sedap, dia pun telan. Dia telan habis. Dia telan. Mula tu nak rasa je. Bila dah rasa sedap, bila sedap telan minta maaf. Ini batal puasa. Walaupun sedikit. Dia tak kisah sikit atau banyak. Dia bukan ukuran sikit atau banyak. Oh tak kenyang ustaz, makan celeh tu je. Sikit je. Tak kisah sikit ke banyak, kenyang tak banyak. Dia bukan kaedah pada kenyang ke tak kenyang, sikit ke tak sikit. Hatta ulama kata kalau masukkan batu kecil kalau makan tak kenyang pun, tak lazat pun, batal puasa. Batu kecil dia telan masuk, batal puasa. Jadi oleh kerana itu bukan ukuran dia kenyang ke tak kenyang. Kadang orang kata ustaz, ubat bukan sedap pun ustaz, takkan tak boleh makan ubat. Bukan masalah sedap ke tak sedap. Dia memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan melalui lubang terbuka, itu membatalkan puasa. Cuma di sini saya nak beri beberapa panduan yang telah disebut oleh ulama kita yang diberi pengecualian. Contoh apa? Contoh kalau sekiranya dia duduk tengah berjalan-jalan, cakap-cakap, tiba-tiba lalat masuk, tertelan lalat. Tengah bercakap tuan-tuan, kadang-kadang naik motor, tengah menguak, ngak masuk lalat, tertelan. Tak boleh nak buat apa dah, tertelan, masuk dalam perut lalat. Kadang nyamuk, tengah bercakap elok-elok, masuk nyamuk, tertelan nyamuk. Maka puasanya tak batal. Nak elak lagu mana? Cuba cerita. Tak boleh nak elak. Jadi kata para fuqaha, tidak batal puasanya. Ni tak boleh, kes tak boleh dielak dah. Kes tak boleh nak dielak. Jadi dalam hal ini puasa dia tetap sah dan dia boleh teruskan puasa. Jangan kira batal. Jangan kata dah makan lalat tadi batal. Tak batal. Batal tak batal tuan-tuan. Tak batal. So dia dah memang suka untuk elakkan ini. Kata fuqaha kita, tidak batal puasanya. Dalam hal ini orang yang kerja bakery misalnya tu, orang yang kerja bakery kan, apa kita panggil kedai roti tu, dia terlibat dengan adunan tepung. So kadang-kadang tepung tu dia masuk dalam hidung tu. Tepuk tepung. Dalam kerja banyak kan. Jadi masuk tepung dalam hidung, tak boleh nak elak. So tu tak batal puasa dia. Dalam hal ini tanah yang tak berturak. Sekarang ni alhamdulillah tanah kita ni, jalan kita ni berturak. Tapi ada lagi kawasan-kawasan kampung yang berdebu, yang tak berturak tu. Sekali motor lalu habis habuk tu. Kita tengah berjalan nak pergi surau, habis habuk dia masuk dalam hidung, dalam lubang kita. So yang tu tak batal puasa. Jalan di Afrika ke, negara-negara lain ke. So yang tu tak membatalkan puasa. Kenapa? Semuanya kata ulama yang ni tak boleh nak elak. Tak ada cara nak elak. Lagu mana nak elak? Tak boleh nak elak. Jadi kata para ulama yang ini tidak batal puasanya. Ini pengecualian daripada kaedah yang telah kita sebutkan tadi. Kalau kira kaedah batal, tapi disebabkan tidak boleh dielakkan, maka dia tidak batal. Tidak batal. Ada orang dia keliru cium bau bunga. Lama dah tak bagi bunga dekat isteri. Tiba-tiba mari perasaan di bulan Ramadan pula tu nak bagi bunga kepada bini dia. So pergi beli bunga, cium bunga dekat kedai. Oh sedap bau bunga. Ataupun nak beli perfume, misal contoh. Macam mana tu minum perfume? Ataupun seseorang tu dia minum dia bau kita panggil petrol tu. So ini tidak batal puasa. Kerana tak masuk dalam kaedah memasukkan sesuatu objek di dalam rongga badan. Sebenarnya bahan-bahan tadi dia tidak ada padanya yang masuk tu objek-objek yang berjirim. Maka oleh kerana itu kata ulama ianya tidak batal puasa. Tetapi rokok tak macam itu. Rokok bila seseorang itu dia masukkan di mulutnya batang itu, maka dia hisap. Bila dia hisap akan terpisah daripada rokok itu zarah-zarah kecil, habuk-habuk kecil yang kalau tuan-tuan tengok dalam doktor pun dia boleh tunjuk habuk-habuk kecil itu masuk. Jadi ini kata para ulama kita seluruhnya kata batal puasa dengan hisap rokok kerana berdasarkan kaedah memasukkan objek ke dalam rongga badan melalui lubang terbuka. So
Ini bagi orang yang dia hisap daripada batang. Berbeza dengan orang yang dia bau daripada apa yang dia hisap. Kerana kalau dia hisap, sebelah dia ada bini dia. Bini dia dapat sumber kedua setelah dia hisap. Asap rokok tu bini masuk dalam hidung isteri dia. Yang tu tak ada lagi partikel-partikel tadi, kata ulama. Tak ada lagi partikel-partikel jirim-jirim. So tak batal puasa isterinya. Ini dalam rumah ke, di dalam kedai ke, di dalam kereta ke. So tak batal puasa isterinya. Tak batal. Ini contoh je tuan-tuan. Saya bagi contoh je. Kemudian ada sebahagian masyarakat kita dia keliru tentang isu mengumpat. Mengumpat ketika bulan Ramadan, ada sebahagian orang dia keliru membatalkan puasa. Jawabnya, mengumpat di bulan Ramadan ini, mengumpat ni istilah yang dibaikkan oleh sebahagian orang, namanya gosip. Sebahagian orang dia buat baik sikit istilah ni, dia letak nama gosip. Gosip mengumpat 2 kali 5, 5 kali 2, samalah. Gosip dengan mengumpat. So mengumpat ni dia haram, sama ada di bulan Ramadan ataupun di lain bulan Ramadan, di bulan Syawal ke bulan lain, sama je dosa, sama-sama dosa. Sama ada di waktu siang ke ataupun di waktu malam, dua-dua pun dosa. Sama ada dia mengumpat orang yang dewasa ke ataupun kanak-kanak, dosa juga. Ataupun dia mengumpat orang yang masih hidup ataupun orang yang dah mati, pun termasuk di dalamnya. Apa makna mengumpat? Mengumpat maknanya zikruka akhakal muslim bima yakrahuhu fi khalfihi. Maknanya kamu sebut tentang seorang muslim yang lain dengan sesuatu yang memang ada pada dirinya yang dia tak suka jika tahu. Itu dia makna mengumpat. Ada orang kata, ustaz, memang saya sebut benda yang memang ada pada dia. Memang itulah mengumpat. Benda yang ada pada dia itulah mengumpat. Kalau kamu cerita dia pendek, memang dia pendek pun dari sudut hakikat. Kalau kamu kata dia gemuk, tengok hakikat memang dia gemuk pun. Tetapi kalau kamu ada-adakan cerita, tu dia tak panggil mengumpat. Kita ada-adakan cerita tentang dia, dia tak panggil mengumpat, tu dia panggil tohmah. Tohmah ni mengada-ngadakan cerita yang bohong terhadap seseorang, tu dia panggil tohmah. Kita orang Melayu dah ada bahasa ini, panggil mentohmah. Itu yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua dosa. Cuma mengumpat, dia memang benda tu ada pada diri orang tersebut. Memang yang kau cerita tu memang ada pada diri dia. Tapi kalau dia tahu kan dia tak suka, itu mengumpat. Itu mengumpat. Maka mengumpat di bulan Ramadan haram ataupun di luar bulan Ramadan haram. Cuma yang betulnya dia tak membatalkan puasa. Dia haram, tapi dia tak membatalkan puasa. Kalau dia mengumpat orang yang soleh, orang ni dia soleh, dia imam ke, dia soleh, dia orang yang soleh lah, tak kisah imam ke siapa ke, tapi dia orang yang soleh, maka mengumpat orang yang bertakwa dan soleh, hilang segala pahala puasa kita. Hilang. Pahala tu hilang. Puasa tu valid. Puasa valid, tapi pahalanya hilang. Maknanya tak wajib qada, tapi pahalanya tak ada. Jadi tak betul lah, ada sebahagian orang dia kata mengumpat ini membatalkan puasa. Dan kadang-kadang dia ambil hadis maudhu', hadis tu palsu. Dia kata hadis ni menunjukkan bahawa mengumpat itu, gosip itu membatalkan puasa. Tak betul lah. Bukan membatalkan puasa. Imam Ahmad Ibn Hanbal kata, kalaulah mengumpat itu membatalkan puasa, nescaya tidak ada orang yang berpuasa. Maknanya apa? Banyak orang jatuh dalam mengumpat. Ramai orang yang terlibat dengan dosa ni, maka jatuh dia di dalam mengumpat. Ada orang dia keliru tentang berkumur dan masukkan air ke dalam hidung lalu tertelan. Hak berkumur tadi, dia berkumur lalu tertelan air liur. Apa hukum puasa dia? Di sini orang yang berpuasa harus tak dia berkumur? Pertama sekali, harus tak orang yang berpuasa dia berkumur? Berkumur ni maknanya dia gerakkan air, dia goncangkan air dalam mulut dia. Jawabnya sunat. Orang yang berpuasa ni dia masukkan air ke dalam mulutnya, dia
berkumur, dia goncangkan air dalam mulutnya. Tapi sekadar goncang je lah, itu dengan kadar yang sederhana. Dan dia harus juga masukkan air ke dalam hidungnya sedikit di dalam wuduk. Tetapi dia tidak boleh mubalaghah. Yang ni kita nak sebut, dia tak boleh melampau. Jangan dia kocok air kuat sangat dalam mulut. Jangan dia gerakkan kuat sangat air dalam mulut. Yang ni tak boleh. Kalau kiranya dia kocak kuat sangat air dalam mulut, dia goyang, dia goncangkan air kuat sangat dalam mulut dia, dia melampau-lampau. Dia melampau-lampau di dalam berkumur. Disebabkan melampau ni dia tertelan. Disebabkan melampau ni dia tertelan, dalam keadaan ini batal puasanya. Tapi kalau dia tak melampau, dia sederhana je, tapi tertelan. Tertelan, tak batal puasa. Nipis je masalah dia. Isunya kalau dia melampau, dia goncang dengan tidak sepatutnya lah, mubalaghah. Mubalaghah ni dia buat lebih daripada had, sekira-kira tertelan. Maka bila dia tertelan disebabkan dia melampau, maka batal puasanya. Ini yang disebut oleh para ulama kita. Tapi kalau kita nak bersihkan mulut kita, misalnya contoh daripada something, boleh berkumur. Kita pergi ke ada something darah, misalnya contoh, kita kumur. Ada saki baki makanan yang kita makan di waktu sahur, gigi kita berlubang pula. Oh, rasa ada saki baki makanan. Jangan makan. Yang tu saki baki tu kalau makan batal puasanya. Dan bahaya lagi dari sudut kedoktoran, doktor dia cakap bahawa saki baki makanan tu racun. Saki baki makanan yang kena di gigi tu, disebabkan dia kena gigi tu, dia jadi racun. Allahu Akbar. Allah Ta'ala Maha Kuasa menjadikan sesuatu perkara. Jadi jangan makan. Dan tak elok pun. Dari sudut puasa batal. Kalau dia makan saki baki makanan yang terlekat di celah-celah gigi dia tu. Kalau datang tetamu tak puasa, mari rumah kita, boleh tak kita bagi makan kepadanya, kita bagi minum kepadanya? Di sini ada benda penting. Orang yang datang ke rumah kita ni, dia bukan orang sakit yang kira-kira tak boleh puasa. Bukan. Dia bukan perempuan yang haid dan nifas yang kira-kira tak boleh berpuasa. Tidak. Dia dengan sengaja tak berpuasa. Maknanya dia tinggalkan puasa dengan tanpa uzur. Dalam hal ini, haram kita bagi makan dan minum. Haram. Kerana ambil daripada hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk buat dosa kepada pencipta. Dan juga termasuk di dalam hadis, dalam firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu bantu seseorang di dalam perkara dosa. So, bagi minum kepadanya itu membantu dia dalam buat dosa. Ulama masukkan dalam masalah ini. Maka membantu seseorang yang lain buat perkara yang haram, jatuh haram. Membantu orang yang lain buat perkara yang elok, maka dia jadi elok, dia jadi taat. Membantu seseorang puasa, dia jadi pahala. Membantu seseorang yang lain buat kebaikan, dia jadi baik. Kalau seseorang tu dia tidak sakit, dia tak dia bukan orang musafir, dia bukan orang yang perempuan yang haid dan nifas, maka kalau dia minta, boleh tak bagi saya air segelas? Dia minta misal contoh, boleh tak bagi kepada saya nasi sepinggang? Haram kita bagi kepadanya di siang hari di bulan Ramadan. Bukan di malamnya, di siang hari di bulan Ramadan. So di sini tak boleh dia kata saya tak terlibat, saya puasa, dia je yang tak berpuasa, saya just bagi makanan je. So di sini dia tetap berdosa. Ini penting tuan-tuan. Dalam hal ini orang kafir dan Muslim dua-dua termasuk. Yang datang kepada kita tu sama ada dia orang Muslim ataupun dia orang kafir. Di sini akan timbul kekeliruan di sisi masyarakat kita. Ustaz, bukankah orang kafir kan? Jawabnya begini, orang kafir ini mukallafuna bi furu'is syariah. Orang kafir ini selain daripada dia berdosa dengan disebabkan kekufuran,
tinggal dosa, tinggalkan puasa di bulan Ramadan, itu nanti dihisap dan dia akan menanggung dosa ini. Setiap orang kafir, dia akan menanggung apa sahaja yang dia tinggal, salat dan juga puasa di dunia ini. Kenapa macam itu? Kerana ulama kata dahulu masa di dunia telah sampai kepadanya 2 kalimah syahadah, dan dia boleh sahaja peluk Islam, dan setelah itu dia puasa dan dia solat. Tapi dia tak buat macam itu dan dia ingkari, dia pilih untuk tidak buat macam itu. Oleh kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ini dalilnya, ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu dimasukkan ke dalam neraka yang namanya saqar? Maka jawab orang kafir, lam nakunna minal musallin, kami dulu tak solat. Maka jangan kata, oh mujurlah dia orang kafir tak solat, tak puasa. Tak ada mujurnya. Kerana nanti dia akan dihisap dan diazab disebabkan dia tinggalkan perkara ini. Oleh kerana itu, kalau kamu bantu dia, kamu jual makanan kepada mereka di siang hari di bulan Ramadan, maka hukumnya haram dan dosa. Hukumnya haram dan dosa. Saya tak jual makanan kepada orang Muslim, saya jual makanan kepada orang kafir. Kata ulama, jatuh di dalam dosa berdasarkan kaedah yang telah disebutkan tadi. Ini disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, supaya banyak ni yang isu yang saya sebut ni, ada sebahagian penjual dia perlu diingatkan. Perlu diingatkan, kalau dia tak nak jatuh dalam dosa, dia tak buat perkara ini. Dia tak buat perkara ini. Ini ada di dalam kitab, ulama masukkan di dalam kitab dan dibahaskan isu ini. Dan akhir sekali 19. Akhir sekali tuan-tuan, macam mana kalau sekiranya cium bakhur? Bakhur ni minyak, bukan minyak wangi, asap yang minyak wangi orang Arab yang berasap tu, kemenyan tu. Sekarang ni dah masukkan dalam negara kita kan. Kadang-kadang kita buat kita letak kat tepi, kadang kita, yang itulah bakhur tu, tuan-tuan tahulah. Jadi yang tu kalau kita cium dia tidak batal puasa. Yang tu dari sudut hukum tak batal puasa. Sampai di sini, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Qulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.